Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pukul 9.30. InsyaAllah kita sama-sama buka dengan zikir-zikir al-ma'surat dan didahului dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعائك فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك
وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ya Allah ya Tuhan kami kurniakan kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut nama-Mu, hati yang penuh segar mensyukuri segala nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Ya Allah, kurniakan kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap. Ya Allah, kurniakan kami din, yakni cara hidup yang jitu dan unggul. Selamatkan kami, Ya Allah, dari segala mara bahaya dan petaka. Kami mohon, Ya Allah, kecukupan yang tidak sampai lagi kami terpaksa meminta kepada orang lain. Berikan rahmat-Mu kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami, Ya Allah, iman yang sebenarnya, sehingga kami tidak lagi menyekutukan-Mu, Ya Allah. Berilah rahmat-Mu kepada kami, keluarga dan anak-anak kami, serta sesiapa sahaja yang bersama-sama dengan kami. Janganlah, Ya Allah, Kau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun kadar sekelip mata atau kadar masa yang lebih pendek dan lebih cepat dari itu. Ya Allah, ini menjelangnya waktu siang-Mu dan berlalunya waktu malam-Mu. Kami terus memohon kepada-Mu, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah, Ya Allah, akan ikatannya. Eratkanlah, Ya Allah, akan ikatannya. Eratkanlah, Ya Allah, akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkan hati ini, Ya Allah, dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak pernah kunjung malam. Lapangkan hati-hati ini, Ya Allah, dengan limpahan iman, keyakinan dan keindahan tawakal kepada-Mu. Hidup suburkan hati-hati ini, Ya Allah, dengan ma'arifah, yakni pengetahuan yang sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, Ya Allah, jika Engkau takdirkan kami mati, Ya Allah, jika Engkau takdirkan kami mati, Ya Allah, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan menegakkan agama-Mu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankan permintaan kami ini. Allahumma, Ya Allah, ighfir lana, ampunkan kami, Ya Allah, walil mu'minina wal mu'minat, dan ampunkan juga lelaki dan perempuan yang beriman, wal muslimina wal muslimat, dan ampunkan juga lelaki dan perempuan Islam. Wa alif baina qulubina, Ya Allah, satukan hati-hati kami, Ya Allah. Wa aslih zata bainina, perbaikilah hubungan antara kami, Ya Allah. Wansurna, dan bantulah kami, tolonglah kami, menangkan kami, Ya Allah, ala aduwika, terhadap musuh-Mu, wa aduwina, dan musuh kami. Allahumma, Ya Allah, a'izzal Islam, mudakan Islam, wal muslimin, dan orang-orang Islam. Allahumma, Ya Allah, azillah syirka, hinakan syirik, wal musyrikin, dan mereka yang syirik. Allahumma, Ya Allah, unsur, bantulah, tolonglah, menangkanlah, Ya Allah, ikhwanana muslimin, saudara-saudara kami yang muslim, fi kulli makan, pada semua tempat, wa fi kulli zaman, pada semua zaman, wa fi kulli waqt, dan pada semua masa. Allahumma, Ya Allah,
Unsur, bantulah, tolonglah, menangkanlah ya Allah. Ikhwanana al-muslimin, saudara-saudara kami yang muslim, wal mujahidin dan para pejuang, wal mustad'afin dan mereka yang lemah fi Palestin. Allahumma ya Allah, unsur, bantulah, tolong, menangkanlah ya Allah ikhwanana al-muslimin, saudara-saudara kami yang muslim, wal mujahidin dan para pejuang, wal mustad'afin dan mereka yang lemah fi Palestin. Allahumma ya Allah, unsur, tolonglah, bantulah, menangkanlah ya Allah ikhwanana al-muslimin, saudara-saudara kami yang muslim, wal mujahidin dan para pejuang, wal mustad'afin dan mereka yang lemah fi Palestin. Allahumma ya Allah, inna, sesungguhnya kami, naj'aluka, kami letakkan engkau ya Allah, kami jadikan engkau ya Allah fi nuhuri, di batang leher a'daina, musuh-musuh kami, wa na'udzubika, dan kami mohon berlindung padamu ya Allah, min syururihim, daripada semua kejahatan-kejahatan mereka. Allahumma ya Allah, badil syamlahum, hancurkan kumpulan mereka, hancurkan Zionis Israel dan sekutu-sekutunya, hancurkan mana-mana kumpulan yang tidak suka kepada Islam. Wa farriq jam'ahum, pecah belahkan pakatan mereka, pecah belahkan pakatan Zionis Israel dan sekutu-sekutunya, pecah belahkan semua pakatan musuh-musuh Islam yang ada, sama ada di negara ini atau di mana sahaja di dunia ini ya Allah. Wa syattid kalimatahum, leburkan pendirian mereka, wa zalzil aqdamahum, musnahkan setiap langkah-langkah mereka ya Allah, musnahkan langkah-langkah Zionis Israel untuk menghapuskan saudara-saudara kami di bumi Palestin. Wastallit alaihim kalban min kilabi ya Allah, wajibkankan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Qahhar, wahai Allah yang maha memaksa. Ya Jabbar, wahai Allah yang maha perkasa. Ya Muntaqim, wahai Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma, wahai Allah, ya munzilal kitab, wahai yang menurunkan kitab, wa ya mujriyas sahab, wahai yang menggerakkan awan, wa ya hazimal ahzab, wahai yang menewaskan tentera Ahzab, ihzimhum, kalahkan mereka, hancurkan Zionis Israel dan sekutu-sekutunya ya Allah. Ihzimhum, musnahkan, hancur dan kalahkan Zionis Israel dan sekutu-sekutunya. Ihzimhum, musnahkan, kalahkan, hancurkan semua musuh-musuh Islam ya Allah. Wansurna alaihim, wansurna alaihim, wansurna alaihim, berilah pertolongan, kemenangan, bantuan kepada kami seluruh umat Islam di dunia ini ya Allah. Berilah kemenangan dan pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestin menghadapi Zionis Israel ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wa bihi nasta'in, pada Allah kita mohon pertolongan, wa nastaghfiruh, dan kepada Allah juga kita mohon keampunan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari terakhir 31 Disember 2023, Allah izinkan untuk kita bertemu, walaupun hakikat dia sepatutnya kita bertemu pada 19 bulan, minggu ketiga ya. Tapi ketentuan Allah, ada kekosongan hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan kita terus dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menghadapi situasi saat-saat akhir dunia, akhir zaman ini, yang banyak benda yang kita tidak sanggup untuk dengar, untuk lihat. Tapi kita teruskan hidup mencari keredaan Allah, berada dalam halaqah ini. Alhamdulillah. Dan saya difahamkan hari ini ada sedikit jamuan. Jadi mudah-mudahan sahabat yang hadir hari ini bukan sebab kerana jamuan, kerananya untuk kita terus makan itu penting, tapi hidup bukan untuk makan, makan untuk hidup. Ada kulihal, umur kita dah macam ni, bukan banyak benda boleh makan pun, lebih kepada ukhuwah ya.
insya-Allah mengeratkan ukhuwah itu penting sebagai satu kesatuan untuk keteguhan ummah. Alhamdulillah. Boleh bantu saya, hari itu kita berhenti yang kelima ke, rukun kelima ke? Rukuk dah sudah yang hadir. Rukuk dah sudah. Rukuk belum, Fatihah dah habis. Betul? Alhamdulillah. Habis juga Fatihah tu punya lama. Tidal itu Ustazah. Yang buat tidal tu rukuk dah tu belum? rukuk dah. Nanti saya tanya tu rasa macam dah rukuk hari tu. 19. Rasanya rukuk dah hari tu. Rukuk dah tidal. Fatihah mah confirm dah habis dah, tidak tak boleh nak rukuk. Tidal Ustaz. Tidak lagi ni kan. Rukuk dah. Okey. Untuk bersih kefahaman kita i'tidal. Okey, buat soalan sikit jap. Kita cari i'tidal dulu. Okey, boleh buka buku kecil, boleh buka buku tebal. Dua buku itu kita gunakan untuk apa? Buku yang kita guna Mughni Al-Muhtaj. Mughni. Kitab Mughni hebat ni, belajar kita Arab. Tapi telah diterjemahkan oleh orang yang ahlinya. Ya. Kitab Mughni. Kita bukan guna otaki. Dr. Hasanan kata, Ustazah jangan pandai-pandai nak guna otaki. Yang guna otaki. Guna kitab. Dalam tu tengok surat apa-apa. Semua di situ ada jawapan. Okey, kita dah habis rukuk hari tu. Okey, saya rukuk Saya rukuk macam ni, saya letak sama saya dekat lutut. Dua benda tu, apa hukum dia? Dengan saya letak sini, dengan kat sini. Apa hukum dia? Sebab untuk dapat solat yang sempurna, setiap benda yang kita buat tu, kita kena tahu hukum dia. Kalau tidak, kita sekadar mungkin sah, kesempurnaannya mungkin jauh lagi. Yang ni dah, yang dulu soalan yang pertama dah jawab dah, awal-awal dulu. Saya solat berdiri, lepas tu takbiratul ihram, tangan buat bodoh je kat sini. Ramai yang tukar tu, mana sah, tangan tu kena angkat. Tapi setelah kita latih dan kita beri faham, maka dia faham bahawa mengangkat itu hukum dia sunat hai'ah ataupun rambut. Rambut apa pula dah Ustazah ni. Okey, dan itu yang datang berterusan saya akan tunjuk dia punya rajah itu. Untuk kita faham. Sekarang ni minggu lepas, bulan lepas kita belajar dah rukuk. Sekarang ni saya rukuk begini dan saya letak tapak tangan saya dekat lutut. Dua benda. Pertama, saya luruskan saya punya tulang belakang, elok macam ni. Lepas tu tangan dekat situ. Apa hukum dua benda tu? Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Untuk sempurna, dia mesti faham hukum itu. Bukan sekadar dia buat. Memang rukuk itu rukun. Memang rukun. Beserta tamakninah. Semua boleh hafal lagi. Sekolah dulu hafal dapat pendidikan Islam. Bukan susah pun pendidikan Islam kan. Tapi bila peringkat untuk kesempurnaan solat, setiap benda yang kita buat tu mesti kita tahu. Okey, dah ada jawapan dah. Saya terus bercakap je, tak mendengar jawapan dia. Okey. Wajib macam ni Dah letak tangan ni pun wajib Okey, kena buka balik semula, ada jawab wajib. Maka kita berulang kaji balik bab rukuk, tak sempurna lagi ni. Kalau saya kata jawapannya wajib. Astaghfirullahalazim. Okey, tengok rukuk balik. Baik. Yang wajib di mana? Pertama, buku kecil. Buku kecil tak pernah ada, saya ada bawa hari ni. Ustaz dah cetak baru dah. Cetak semula. Okey, itu buku kecil. Buku tebal. Buku tebal, hari itu kita dah baca kan satu-satu mana? Ya. Bila dah baca, kita mesti dapat dah. Jadi bila saya tunjuk contoh tadi, apa hukum dia, setiap kita mesti boleh jawab, insya-Allah. Okey, mana dia betul? Okey, jap. Buku ayat dia itu. Ada jawapan lain? Dah wajib Ustaz kata tak betul. Ada jawapan lain atau takkanlah haram pula, mestilah sunat.
Tapi saya nak memberi faham kepada kita dengan ilmu dan kefahaman. Kita dah sebut dah rukuk minima yang wajib dia macam mana. Tak nak letak tangan dekat lutut pun sah solat kita. Yang saya buat tadi tu rukuk sempurna. Okey, bila sebut rukuk minimum ni. Baca, tunduk luruskan nafas sepadan dua tapak tangan yang normal kejadiannya sampai kedua lutut. Sekiranya dia hendak meletakkannya, kalau tak nak letak kat lutut, ya, tak ada masalah, solat masih lagi sah. Itu poin nak ceritanya, rukun itu. Jadi bila saya tunjuk contoh begini, saya tanya apa hukum saya meluruskan badan saya elok macam tu dengan tangan letak lutut ni. Dua-dua itu adalah sunat hai'ah. Rukuk kalau solat macam ni je, tangan saya sini sampai tak sekat lutut, sampai. Jadi saya buat sekadar macam ni. Macam tu sah solat. Sah. Ini yang paling wajib dia. Okey? Tapi untuk sempurna mestilah begini. Jadi bila sempurna, dia pergi kepada sunat-sunat bawah tu yang kita dah tunjukkan satu persatu hari tu. Sunat dia yang boleh banyak. Ini rukuk simple je. Yang wajib dia tak banyak pun. Bila sampai pada sunat, daripada 2.1 sehingga berapa punya di situ yang kita kena faham sunat dia apa. Baru dapat rukuk yang sempurna. Jadi boleh dapat tak maksud saya sekarang ni? Ya? Boleh? Jadi kalau orang tanya, kalau orang buat contoh macam saya tu, dia rukuk tanpa letak tangan dia, jangan kita kata, tak sah solat tu, kenapa tangan tak letak kat rukuk? Kita yang tadabbur buku ini, sepatutnya kita boleh jawab. Itu ilmu dan kefahaman. Boleh? Okey. Boleh. Jadi dua-dua itu tadi, dia pergi mana? Rambut rajah ini. Rajah ni yang kita selalu membantu kita untuk kita solat dengan lebih sempurna bila kita faham rajah ini. Faham rajah ni? Bila rukun solat ada berapa? 13, semua hafal. Dia terpecah kepada 3. Jadi kita boleh asing-asingkan. Jangan bila kita sebut rukun solat ada 3, ada 13, dia terpecah kepada 3. 1 rukun qalbi, ada dekat hati. 5 rukun qauli, 6 rukun fi'li. Jadi kita tak bercelaru dah. Jadi bila kita boleh, bukan sekadar boleh buat, kita boleh cerita. Kenapa penting sangat solat ni untuk kita boleh cerita? Itu sebab dia amalan pertama yang Allah akan tanya. Kalau bidang pekerjaan, kita detail, boleh tahu ini kerja aku macam ni, SOP gini-gini. Itu sebab Ustaz selalu pesan, kata Ustazah, bimbing untuk solat sempurna, tunjuk, beritahu begini-begini. Ustazah nak ceramah, tafsir ke apa benda, hold dulu. Ustazah pergi bab solat. Itulah yang dimasukkan dalam fikiran kami yang pemegang tauliah ini, yang di bawah bimbingan Hasnan Kasar. Sebab dia kata kalau dia pergi mana-mana, walaupun dah diajar, tak nak ikut yang sebenar. Sebab dia kalau kuliah kat mana-mana, lepas dia solat sunat, dia tengok orang solat. Aduh, sesak. Saya pun sama, saya tak boleh tengok. Saya tak nampak. Sebab kita ngajar dan orang yang kita ajar tu dia ikut dah, orang yang masih tak belajar. Okey, boleh. Jadi kita masuk kategori orang yang buku itu sebagai panduan kita. Kita boleh cerita satu-satu. Bab rukuknya, bab sujudnya, Fatihah dia apa benda semua. Kita dah berlalu dah. Niat pun kita dah settle. Apa yang ada dalam niat kita dah settle, dah faham. Kalau dia ulang balik semula, saya tanya balik semua, boleh jawab, insya-Allah. InsyaAllah. Itu nama ilmu. Bila dengan ilmu itulah kesempurnaan itu datang. Penerimaan Allah. Dia tidak mahu main ikut-ikut. Ya. Okey. Sekarang ni habis dah rukuk itu. Itu pun kita dah
Rasanya dah ukur dah hari tu. Tak sempat mengukur-mengukur. Tak sempat kan sebab kita kata nanti kita akan buat. Mana saya punya tu? Saya bawa tu tadi. Baris sana. Oh, baris. Ni depan. Okay. Tapi nanti kita akan buat. Next nantilah dah habis semua kita akan buat praktikal, 2 kumpulan. Setiap orang tu dia rokok, kita bagi lurus kita tengok. Kalau tak lurus kita kena. Tak ada. Okey, bab rokok, ya, berdasarkan pengalaman beberapa tempat kita pergi, ada orang yang dia dah tak ada tulang kat sini. Ya, ada tu tulang ternaik ke atas. Tapi kita letak juga benda ni bagi dia lurus, ikutlah mana yang boleh. Ini untuk sempurna. Kalau untuk yang sah tadi macam tadi je, macam ni je. Tak letak tangan pun. Sah. Untuk sempurna lurus. Lurus semua. Ini tangan ni tapak tangan duduk kat lutut, jari jemari lurus menghadap kiblat, bukannya rapat dan bukan jarak itu. Kalau begini lagilah satu negara Cina ni, Amerika, dia semuanya kena menghadap kiblat, turun ke bawah. Itu kita dah tunjuk. Okey? Alhamdulillah, rukuk dah sempurna. Sekarang kita pergi iktidal. Nak dapat iktidal yang sempurna dan juga kadar minimum macam mana? Okey, kita pergi pada buku itu, muka surat yang kita tengah tengok ni. Ni rukuk lagi kan? Iktidal ya, iktidal. Kita tengok iktidal. Untuk tahap minimum yang wajib perlu ada apa? Semua anggotanya berada dalam keadaan asal sebelum rukuk. Sebelum rukuk tadi kita berdiri. Jadi iktidal itu berdiri. Kalau sebelum rukuk itu dia rukhsah. Rukhsah ada kekangan. Rukhsah itu maksudnya ada keringanan untuk dia kerana masyakkah, kerana kekangan-kekangan sakit. Sebelum dia rukuk tu dia macam mana? Dia duduk, maka iktidalnya duduk. Itu poin dia sebut ni. Kalau dalam bahasa buku yang tebal ni, kita duduk mikir, dia tulis sikit. Buku tebal kita tengok buku tebal, buku nipis tu panduan yang dah mudah. Sama je yang ambil dari situ. Okay. Rukun ke-6 ialah iktidal dalam keadaan berdiri tegak. Sekiranya sebelum dia rukuk, dia berada dalam keadaan berdiri. Sekiranya sebelum rukuk, dia berada dalam keadaan selain berdiri, maka ketika iktidal dia kembali kepada keadaan tersebut atau dia iktidal sekadar kemampuannya. Ini bahasa buku. Walaupun bahasa dia itu baca sekali tak pernah faham, tapi mudah-mudahan barakah mengambil buku daripada tulisan orang yang hebat, iaitu Imam Nawawi. Kitab Mughni ni Imam Nawawi yang tulis. Kitab Mu'tabar boleh dijadikan rujukan, cuma telah diterjemahkan oleh orang yang berautoriti. Kita tak pandai bahasa Arab. Jadi bila sebut iktidal, bukan semestinya berdiri, tetapi poinnya ialah berada seperti keadaan sebelum dia rukuk. Itu poin dia. Boleh ya? Baik. Apa yang perlu dalam iktidal? Pertama, mesti ada thama'ninah. 4 rukun solat yang ada mesti ada thama'ninah, iaitu rukuk, iktidal, sujud, duduk antara sujud. Imam Nawawi dalam kitab dia ada tulis rukun solat 13. Dalam kitab yang lain ditulis 17. Dalam kitab yang lain 18. Orang yang sama berkhilaf. Jadi kalau orang yang berbeza-beza, khilafnya lagi besar. Jadi hari ini masalah khilaf sangat-sangat hebat dalam masyarakat kita. Khilaf benda yang tak sepatutnya viral, tiba-tiba keluar dalam media. Ashabul Kahf
Kristian. Saya beberapa tahun mengajar. Takut saya dengar. Ya, Ashabul Kahf, kita boleh terima ke dia Kristian. Kristian yang fahaman sekarang lah, sebab kita nak mengambil hati orang sekarang. Itulah maksud dia tu. Astagfirullah. Tapi word yang keluar tu Kristian. Ada word yang keluar di situ, kataan daripada seseorang itu Kristian. Itu yang saya kata bahaya tu bila sebut macam itu. Lepas tu diulas oleh orang yang ada otoriti, orang tu pula kena serang. Astagfirullah. Ini kata akhir zaman. Kita kalau tak ada ilmu dan kefahaman tentang benda tu, kita pun hanya logik juga kan. Liberalisasi dah masuk, pluralism dah masuk dalam pemikiran kita. Astagfirullahaladzim. Di mana pula ni tamak ninah ni ha? Okey, nak cerita khilaf tadi. Khilaf Imam Nawawi 13, 17, 18. Itu dah saya dah sebut berulang kali. Jadi kita belajar berkitab, tengok buku surat 2. Surat 2 tu dia dah tulis dah. Macam mana Imam Nawawi boleh kata 17 tu? Macam mana dia boleh kata 18? Jawapan semua ada dalam tu. Tapi yang kita belajar 13 ni i'tidal dan tamak-ninah. Maka tamak-ninah tu wajib ni. Okey, apa maksud tamak-ninah? Semua anggota besar berhenti. Tak ada bergerak-gerak. Sekadar mungkin 3 saat. Tak nak cakap apa-apa pun tak apa. Sebab tamak-ninah tu maksudnya berhenti. Tak nak cakap apa-apa pun tak apa. Dalam rukuk kita tak nak cakap subhana rabbiyal azim wa bihamdih pun tak apa. Sebab sebut subhana rabbiyal azim itu sunat hai'ah. Tapi nak memberikan adanya tamak-ninah tu, maka kita sebut. Kalau kita diam kita pun tak tahu. Itu nampak cantiknya solat ini, gerakan dan perkataan. Okey, cuma perkataan mana yang rukun, yang mana yang sunat, kita kena ada ilmu, baru kesempurnaan itu. Jadi tamak-ninah semasa i'tidal ini kerap tidak berlaku, maka tidak sahlah solat dia. Kerana dia rukun, kerap tidak berlaku sebab dia menyambil-nyambil. Okey, nanti saya tunjukkan nanti ya. Ini buku ni, okey. Sekiranya seorang itu daripada berdiri tunduk rukuk tanpa sempat tamak-ninah, lalu daripada rukuk dia terus sujud tanpa i'tidal. Okey, ini perbahasan dia yang beritahu. Kita boleh tengok, baca bagaimana kalau kita terlupa, ini cerita terlupa, ada penyelesaian di semua dalam ni, ya. Okey, tak boleh niat. Okey, baik. Sekarang kita bagi tata cara i'tidal sempurna. Nak dapat sempurna bermula daripada apa? Buku kecil. Dia pandu kat situ. Buku kecil dia pandu sungguh. Buku besar tu ada, tapi nak kena cari sebab apa ni. Yang ni dia pandu begitu cantik. Okey. Jadi untuk wajib i'tidal, first kembali kepada keadaan asal tadi. Dapat ya? Dan dia mesti ada tamak-ninah. Dan satu lagi, bukan ada tujuan lain, memang semata-mata untuk i'tidal. Bangun i'tidal solat. InsyaAllah itu tidak ada tujuan lain. Benda ini ulama precaution sebut sebab mungkin dia belum lagi i'tidal, tetapi ada menjadikan sesuatu yang dia terpaksa terbangun terperanjat macam tu. Terperanjat kerana terperanjat. Terperanjat tu sesuatu. Maka itu tidak dianggap i'tidal. Dia kena buat lagi. Itu maksud dia tu tidak ada boleh tujuan lain ketika i'tidal. Okey. Baik. Tengok untuk kesempurnaan i'tidal. Pertama kita buat tadi, mengangkat 2 tangan serentak dengan mula-mula mengangkat kepala daripada rukuk. Tangan tu angkat serentak, start pada, dan mulut pun serentak sebut. Bawah ni dia tulis. Bawah ni dia tulis mengangkat 2 tangan seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Okey, kita mengangkat 2 tangan serentak dengan mula-mula mengangkat kepala, bangun daripada rukuk sambil menyebut bukan Allahu Akbar, Sami'a. Sami'allah ain, bukan Sami Allah. Ada yang sebut Sami Allah, Sami Allah. Sami'a, Sami'allah, huruf ain. Kalau kita jenis menghafal dari dulu, harus kita sebut Sami Allah.
Itu yang kita sekarang dengan ilmu dan kefahaman. Untuk dapat iktidal yang sempurna, bermula daripada angkat kepala, angkat tangan dan sebutannya saja. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Takbiratul ihram itu kita buat yang mana? Dua cara kan. Pertama Nawawi dia kata hantar sampai sini. Kita dah buat dulu. Azra'i sini. Bukan perempuan sini, lelaki sini. Lah. Lelaki perempuan sama je. Bukan lelaki tu buka, perempuan ngepit lah. Sama je. Tapi dalam kitab-kitab dulu huraian pada guru-guru macam tu. Tapi dia tak tulis pula sandaran hadis apa benda. Itu ilmu taktik kita panggil. Ikut. Hari ni kita nak ada dah. Kitab dia dah lama ada, tapi kesedaran datang kemudian. Okey. Jadi kita bila Sami Allah tu start Sami Allah, kepala angkat, tangan pun angkat, maka angkat dia itu Sami Allah macam takbiratul ihram. Bukannya Sami Allahu liman hamidah. Ada bonus pula sekerat. Ada tu dia Sami Allahu liman hamidah, tak nak mengangkat-angkat. Mengangkat tadi apa? Sunat hai'ah. Rambut. Kalau tak buat, tak sempurna. Kita kata nak solat sempurna, solat 20 tahun dah, takkan tak nak sempurna, takkan nak sah je kan. Itu yang kita belajar dan terus belajar. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Okey, tangan ni sini, sisi kita. Macam juga mula takbiratul ihram sisi sini. Masa kita belajar dulu tak pernah tunjuk pun tangan gini ke gini, kaki gana tak. Memang saya confirm saya belajar sekolah agama sendiri pun tidak mendetail macam tu. Sebab banyak subjek lain cikgu, ustazah nak kejar, nak belajar ni. Jadi bab solat ni terlepas pandang. Hatta baru ni ada 40 orang ustazah tahfiz. Berguru dengan senantiasa 3 hari 2 malam. Salah satu slot dia beri kat saya. Atau ustaz menanya saya, ni ustazah semua ni apa nak bagi kat saya? Ya, Masya Allah, subhanallah. Ustazah tu kata, ustazah yang punya tahfiz tu, yang dia mengajar dekat tahfiz, kenapalah kita duduk sibuk, dia kata selama ni bagi talk tentang macam mana nak menghafal, macam mana nak jawab soalan ini. Tapi solat sempurna tu kita terlepas dia kata. Kesedaran tu datang bila ustaz buat macam tu. Dia cakap sendiri dengan kita orang, dengan saya lah, saya ada buat itu. InsyaAllah. Maknanya itu anak-anak yang akan keluar memimpin masyarakat, dia sendiri pun tidak dijelas secara detail bab solat. Okey. Jadi kitab ini membimbing kita, insya-Allah. Baik, jadi tangan tu macam ini. Waktu takbiratul ihram tu macam ni, tapi bila naik dia dah pergi macam ini, menghadap kiblat. Ya. Jadi waktu kita iktidal itu tangan tu macam ni. Okey, yang dikatakan tamakninah tu Sami Allahu liman angkat dia tangan. Sami Allahu liman hamidah. Waktu ni berhenti. Ni iktidal, berhenti ni. Jangan goyang-goyang ni. Kebanyakan kita Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Menyambil-nyambil. Tak ada tamakninah habis. Sebab ada dia betul-betulkan baju dia ke Sami Allahu liman hamidah serta terlekum, tangan gerak, lepas tu terus sujud. Terus sujud. Tak ada tamakninah dah. Sebab gerak-gerak tu. Ini berlaku kan anak-anak kita, anak-anak saya. Setiap kali solat tengok kena bergerak-gerak tangan. Mana tamakninah? Tak sah lah solat. Benda simple tapi berlaku. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Kena stand still, diam. Tangan ni macam tu. Boleh sebut Rabbana lakal hamd dan ada ucapan selanjutnya. Maksudnya bila kita menyebut tu, di situlah tamakninah ni berlaku. Ni kalau tak ada sebut apa-apa, itu yang cepat laju nak turun tu. Okey, maknanya tamakninah tu rukun. Kalau dia buat iktidal tanpa dia tamakninah, maka tidak sah. Iktidalnya habislah sekali solat itu. Serentak ya. Nah, itu gambar Ustaz tunjuk ni. Pada naik macam ni terus sampai tangan tu kena angkat. Okey, gambar dia begitu. Mengangkat dua tangan seperti mengangkat ketika takbiratul ihram.
Bukannya boleh, bonus-bonus sikit-sikit ada. Okey. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah sepanjang pergerakan bangun daripada rukuk hingga berdiri dengan menyempurnakan sebutan. Ini poin dia untuk sempurna, bukan main sebut tanpa kita sedar apa yang kita sebut. Pula saya punya mouse ni. Okay. Tengok ni ya. Sami Allahu li Okey, sami'a. Sambung sami Allah, bukan sami Allah. Sami Allah. No. Liman. Maksudnya dia kata apa? Menyempurnakan sebutan setiap huruf dan tanda bacaan. Macam Fatihah. Fatihah memang rukun qauli. Kita kena kenal pasti tempat keluar huruf, sifat huruf apa semua, sebut dia mesti. Itu yang kita tasmi' Fatihah kita. Tapi jarang orang tasmi' main dengar aku sami Allahu liman hamidah tu jadi sami Allah lagi dulu tu. Sami'a, sami Allahu liman man ini nun mati jumpa dengan ha, memang jelas baca dia. Tetapi sifat huruf nun apa? Sifat huruf nun di sudut suara tawassutun. Tak terberhenti, tak mengalir. Sami Allahu liman hamidah. Bukan sami Allahu liman hamidah. Kalau kita jadikan halim liman terberhenti, bermakna huruf ha tu, huruf nun tu sifat huruf dia syiddah. Sedangkan nun bukan syiddah. Itu di sudut. Sebab dia kata menyempurnakan sebutan setiap huruf dan tanda baca. Yang ada tasydid ni sami Allah masuk dekat dalam itu. Okey. Baik, yang selanjutnya memahami lafaz bacaan ketika i'tidal dengan akal dan menghayati dengan hati. Ini untuk sempurna. Jadi kita faham maksud sami'a tu apa dia. Dan hayati dengan hati. Masya-Allah, untuk dapat sempurna. Ini dia bagi sami'a maksudnya maha mendengar Allah, liman bagi sesiapa, yakni orang-orang yang hamidahu, yang memujinya. Imam dan makmum dan orang yang solat seorang dia mengucapkan. Ini yang dalam kitab Mughni sebut ya. Imam dan makmum dan orang yang solat seorang dia mengucapkan Rabbana lakal hamd. Apabila telah berdiri tegak sambil meluruskan tangan ke bawah dengan menyempurnakan sebutan setiap huruf dan tanda baca. Ada yang tanya, Ustazah, sami Allah tu imam dah sebut, kita tak payah sebut ke? Dalam kitab Mughni ini kita tidak ada part yang kita tak boleh berhenti sebut apa benda, kecuali ketika imam baca Fatihah dan surah. Masa tu je kita ini boleh diam. Waktu-waktu lain mesti ada benda yang kita kena sebut. Sama ada Allahu Akbar ke sami Allahu liman hamidah. Okey. Baik. Memahami dan menghayati lafaz-lafaznya. Rabbana, wahai Tuhan kami, laka bagimu ya Allah alhamdu segala puji. Imam dan juga muballigh kalau perlu. Ya, kalau Masjidil Haram ni lah, Masjidil Nabawi pun dia ada muballigh. Kita tak ada. Ya. Menjaharkan sami Allahu liman hamidah. Kerana dia adalah zikir perpindahan antara rukun ke rukun yang lain. Dia ganti Allahu Akbar. Ya, tapi muballigh dia tak sebut sami Allah, dia hanya sebut Rabbana, tak silap saya. Baik, ikut Mughni ni dia imam, dia muballigh patut dia sebut sami Allah liman hamidah. Hatta kita makmum pun, sebab dia kata kita tak boleh, tak ada benda yang kita tak bercakap apa. Okey. Membaca tambahan, kalau ada kemampuan untuk mengingat hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Ni confirm lah ada tamak ninahnya. Dari sudut masa, tapi dari sudut gerakan hati-hati. Jangan lama sangat hamdan katsiran thayyiban, masa tu tangan begitulah begini, betul terlepunglah. Tak boleh tu sebab ya. Tapi andai kata masa untuk tamanninah tu dia dah memang dah allocate 3 saat tu dah ada, dia pun ni panjang ni kan, dia bergerak dah tadi dah memadai, faham ya? Dia mesti ada minima tu yang berhenti, yang dikatakan tamanninah tu. Jadi bila dah sambung ni, masa tamanninah tu mungkin dah panjang sangat. Jadi waktu ni mungkinlah dia ada tergerak sikit ke apa benda, itu tak ada masalah. Tapi pastikan tempo tamanninah tu dia ada. Hamdan, puji-puji
pujian, kasih sebanyak-banyaknya, thayyiban yang baik-baik, mubarakan fi yang diberkati padanya. Atau tambah lagi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau ada kemampuan nak tambah-tambah boleh. Itu membantu untuk kita cuba menghafal. Pujian Allah itu dia mil maksudnya memenuhi as-samawat, langit-langit, dan memenuhi segala bumi, memenuhi apa jua yang ada di antara langit dan bumi. Masyita, ya, dan juga apa yang sahaja atas kemahuan Allah, min syai'in, dari sesuatu, ba'd, selepas daripadanya. Okey. Itu je i'tidal, tak ada masalah. Ya. Sekarang ni masa i'tidal ada kunut. Okey, baik. Kunut, ya. Apa hukum kunut? Doa kunut yang kita baca waktu solat subuh pada rakaat yang kedua. Tak baca macam mana jadinya? Okey. Hukum dia sunat ab'ad, bukannya rukun. Ya, ini dah memang kita kata sepakat ahli fiqh. Yang rukun sekian-sekian, sunat ab'ad sekian-sekian. Antara sunat ab'ad ialah kunut. Sebab lepas i'tidal baru kunut. Itu dia letaknya kunut dekat sini. Dalam buku tebal tu panjang dia bercerita pasal kunut ini, ya. Kalau tak dilakukan, disunatkan sujud sahwi. Sujud sahwi pun dia tak nak buat, kunut pun dia tak nak buat, solat dia sah. Dalam mazhab Syafi'i, kita mengambil sunat ab'ad ini diberatkan buat. Kalau ada sesiapa tak nak buat, jangan bergaduh. Biar jalan dia tak buat. Itu negeri Perlis. Siapa pergi solat berjemaah kat masjid di Perlis, tak ada doa kunut, lepas solat jangan bertumbuk ulang. Tak tersuruh macam itu. Tempat selepas melafazkan Rabbana lakal hamd, ialah setelah habislah. Maknanya kalau kita nyambung-nyambung ni, lepas dah ada yang nyambung tu, barulah kita baca doa kunut itu. Baca dengan menyempurnakan sebutan setiap huruf dan tanda bacaan. Maka marilah kita sama-sama memberikan dia punya tempat berhentinya, sebab kat situ tidak ada tempat berhenti. Okey, maka itu perhentian pertama. Ingat di hujung dia itu semuanya kena panjang dengan lin. Mad lin tu kan? Perasan tak mad lin tu? Okey. 1, 2. Yang doanya ada 5, 6. Sekejap, ya. Kita tulis. Okey. 6 campur ni. Ini yang doa. Okay. Yang selebihnya itu, waktu kita solat berjemaah, kita tahulah bila imam tu tak bunyi suara dia tu, maknanya kita pun kena baca. Okey, waktu kita solat berjemaah yang imam kuat itu, kita tak ada baca, kita amin aja. Tapi nak amin tang mana, kena faham. Allahumma hdini fi man hadait. Hadait. Lembut dengan sifat urut ta. Ujung tu sifat huruf ta, al-hams. Ada angin sikit. Hadait. Kebanyakan kita daripada kecil, Allah mahdini fi man hadait, ma'afini fi man afait, tawallani fi man tawalla. Maaf wah aja pagi buta. Kan baru tidur, tak kata orang lain, saya kecil-kecil dulu tak apa-apa lah kita sebutkan. Tapi bila kita dah ada ilmu ni, ya Allah, aku berjahil penuh dah, padahal belajar tajwid tapi tak nak ikut. Tak nak, dalam solat tu tak nak pula kita buatnya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawalla. Yang ni dengung. Ada yang dengung, ada yang tak dengung. Ya, yang man yang ni dia ada man, dia ada ma. Bukan semua man. Ada 3 man, ada 2 ma. Ya, pasal itu. Pasal. Sebab dia kata untuk solat sempurna kita tahu sebutan itu dengan akal dan hati, faham maksud dia. Masya Allah,
bagi-bagi buta. Bagi-bagi buta Allah minta kita sebut, ya Allah, tunjukilah aku seperti mana orang yang engkau tunjuki. Ihdini itu maksudnya tunjuki aku, beri hidayah kepada aku. Seperti mana orang yang kau beri hidayah. Bagi-bagi buta minta hidayah. Padahal dah jadi Islam lama dah. Itu pun saya dah ulas dulu. Hidayah apa yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari semua minta jalan yang lurus. Padahal kita kata kita dah jadi Islam, dah lurus. Itu saya dah terangkan tingkat-tingkat hidayah. Macam tu juga dalam doa kunut ini. Pagi-pagi buta, Allahumma hdini fi man hadait. Kalau kita faham maksud dia, memang kita sangat rasa, ya Allah, pagi-pagi aku dah minta kat engkau, bagi petunjuk dekat aku seperti mana orang yang engkau beri petunjuk. Wa'afini, maksud dia ada kat bawah ni. Jadi kita tengok maksud dia, ya. Okey. Jadi saya dah tunjukkan mana yang doa yang perlu kita amin. Ya, ada 6. Ada 6 dalam doa kunut itu. Okey. Fa innaka taqdi, semua ni itu kita baca sendiri kalau berjamaah. Ya. Dengan lafaz tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini tabarakta rabbana tu tak, jangan diubah menjadi saya. Ini yang kita kata ada dalam solat kita. Memang kita kena dipanggil perkataannya. Syarat saya tak ingat dah. Saya ingat dah. Apa yang disuruh, ikut yang tu. Jangan bila dia jadi imam, dia pun Rabbi Firli kan, warhamni, ubah kami. Saya bukan suruh macam tu. Tapi untuk doa kunut dia Nabi tunjuk macam tu. Itu dipanggil dalam buku tebal tu, dia kata ittiba', mengikut Nabi. Okey. Jadi di sini 6 yang kita perlu amin, yang lain itu kita baca sendiri. Okey. Kalau tak hafal lafaz ini, kunut boleh dilakukan dengan membaca sebarang doa. Doa yang afdal adalah doa yang maksur, iaitu yang datang daripada Rasulullah. Memanglah taklah kita ni tak hafal doa kunut tu, pakat tak buat je dah. Ya. Ini dia bagi nota kaki. Boleh je doa apa-apa yang afdal, yang Nabi tunjuk, doa yang maksur. Antara doa yang maksur yang ada dalam al-maksurat tu lah. Maksurat tu al-maksur, yang terkesan, yang diambil daripada Nabi SAW. Okey, sunat-sunat doa kunut ini baca dengan lafaz kunut. Ini yang payah ni, dengan akal dan menghayatinya dengan hati. Allahumma ya Allah ihdini, tunjukilah aku, berilah aku petunjuk. Fiman, seperti mana orang-orang yang hadait, yang kau beri petunjuk. Itu satu permintaan. Kita tak perasan pun kita minta petunjuk tu. Tahu-tahu dah habis dah. Wassallallahu ala sayyidina. Kalau kita tak faham maksud dia, padahal maksud dia tu sangat meruntun. Mungkin kita kata minta hidayah tak meruntun, bawah nanti ada yang meruntun. Wa'afini fi man afai, dan kau berilah kesejahteraan kepada aku seperti mana yang kau beri kesejahteraan. Dalam buku yang kita dah habis lama dah dulu, masa tu surah kecil lagi ni, ya, kita dah ambil memahami maksud dalam solat. Kita dah tengok dah semua ni yang diuraikan detail tu. Okey. Siapa dia orang yang diberi kesejahteraan, siapa dia orang yang dia beri petunjuk, itu semua dah disebut dulu, ya. Okey. Okey, yang tu yang kedua dah. Baik. Okey, ni yang ketiga. Wa tawallani, kau uruskanlah hidup aku ya Allah. Fi man tawallai. Kita ni tak nak Allah urus hidup kita. Sebab kita baca doa kunut ni, tapi kita tak tahu. Kita minta Allah urus hidup kita. Jadi bila berlaku sesuatu yang tidak bertepatan dengan kehendak kita, kita kata, kenapa pula aku kena jadi macam ni? Padahal kita minta Allah urus hidup kita. Yang diberi tu diuruslah tu. Ni tak nak lah ni, aku nak urus sendiri. Siapa kita? Ya, watawallani ya Allah, kau uruskanlah hidup aku fi man tawallai, seperti mana yang kau urus orang-orang yang kau urus kehidupannya. Wa barik fi, kau berkatilah li bagi aku fi ma. Di sini tak guna man, sebab ma ini meliputi apa-apa juga. Kalau man dikhusus kepada orang berakal, kalau ma apa-apa pun. Jadi apa-apa pun a'tait, apa yang kau bagi kat aku, semua itu kau barik, kau berkatilah.
Apa juga yang kau beri? Mata, telinga. Tu Allah bagi tu. Berfungsi dengan elok. Bila mana dia tak berfungsi, sikit-sikit dah dia mula meragam. Barulah sedar, ya Allah. Nikmatnya waktu aku dulu benda tu okey. Tapi sekarang ni dah tak okey. Contohlah kan. Jadi kita nak Allah berkati benda yang Allah a'tais. Dan wakini, lindungilah aku syarrama. Syarra, maksud syarra ni benda yang tak baik, benda buruk, benda jahat, benda yang tak okey, syarr. Ma qadait. Qadait ini maksudnya yang kau telah tetapkan. Qada. Okey? Yang kau telah tetapkan. Jadi kita memang dah precaution awal. Kau lindungi kami, lindungi aku daripada apa-apa qada yang buruk, syarr. Kita tak nak. Tapi bagi, lepas tu Allah bagi juga. Akal kata syarr, tapi Allah kata khair. Kena terima. Sebab apa juga yang Allah takdirkan, qada dan qadarkan, semuanya baik. Nak menerima tu yang susah tu. Ya, wakini syarra ma qadait fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Allah taqdi. Engkau yang menentukan semua takdir. Qada dan qadar engkau yang tentukan. Wala yuqda, dan bukan engkau ditentukan oleh qada itu. Alaika, ya, wa innahu, dan sesungguhnya engkau ya Allah la yazillu. Ini yang kita kena ambil. Takkan hina man walait, sesiapa yang dia itu mentaati Allah. Ya Allah jaga dia. Perkataan walait ini perkataan wali. Wali ni maksudnya apa? Jaga. Allah jaga. Jadi kalau orang itu Allah jaga, dah arti kata di dalam keadaan taat pada Allah, la yazil, dia tidak akan dihina. Di sisi Allah, manusia hina biarlah. Takut sangat manusia hina kita ni kan. Tapi kita ada Allah. Kalau betul jalan kita, bahawa kita ini dijaga oleh Allah, orang hina-hinalah. Ini yang berlaku kepada para Nabi, para Rasul. Mereka Allah jaga. Ya, dia taat pada Allah. Dalam masa yang sama mereka dihina. Kita hari ini kalau seseorang tu dihina, orang tu tak baguslah tu. Ya, kalau memang dia dihina benda tak baik, confirm kita pun boleh fikir, ini dia tu orang elok. Dihina oleh netizen itu begini. La yazillu man wa la ya'izzu, dan tidak akan mulia man, sesiapa yang adai. Ini juga menjadi satu isu baru. Musuh Allah, musuh kami. Siapa yang lawan Allah tu musuh Allah lah. Okey. Jadi sesiapa yang dia itu lawan Allah, dia tak akan mulia. Walaupun satu dunia mengangkat dia hebat, tapi dia sebenarnya lawan Allah, dia tidak akan mulia di sisi Allah. Mungkin manusia menyanjung dia, tapi hakikatnya di sisi Allah tak. Jadi doa kunut ni mendidik kita memahami hakikat kehidupan awal pagi. Hakikat kehidupan. Akan ada orang yang dihina sedangkan dia itu orang yang baik. Akan ada orang yang dia itu mungkin dia muliakan di dalam masyarakat, tapi rupanya dia itu teruk sangat-sangat. Kita kena faham. Tabarakta, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ta'alai. Ta'ala itu ta'ala tu maksudnya tinggi, ya. Walaka, dan bagimu alhamdu. Ini pada sentap ni. Tapi kita pun tak mampu buat. Kecuali saya itu ada cerita tentang pelajar yang berada di perguruan diniyah Padang Panjang. Saya rasa saya sebab cerita dekat sini yang itu kan. Ada satu surat sekejap saya cerita bagaimana hebatnya anak didik almarhum Syekhah Rahmah Yunusiyah. Ada ke tak ada itu? Tempat lain Ustazah. Kalau boleh cerita kat sini. Ada kan kat ni yang Rahmah yang saya cerita, perguruan diniyah yang ada di Padang Panjang tu. Bagaimana dia mendidik anak-anak didik dia, subhanallah, hebat. Macam-macam sekolah Gontor tu lah. Siapa yang ada tahu sekolah Gontor, kalau di Padang dia ada namanya perguruan diniyah putri, semua perempuan. Dididik anak tu hebat. Contoh surah Fatihah, dia nak bagi anak tu hadam surah Fatihah itu bila perkataan Alhamdulillahirabbil alamin,
Kalau puji bagi Allah, dia suruh budak tu cari dalil macam-macam. Sampai meresap perkataan segala puji bagi Allah. Bila menerima kematian mak ayah dia, budak tu keluar pada mulut dia apa? Alhamdulillah. Sebab dah ada titik. Sebab dia faham ni. Walakal hamdu ala ma qadari. Dan bagimu segala puji ya Allah terhadap apa-apa juga ketentuan, ketetapan. Mak ayah dia meninggal. Sebut Alhamdulillah. Sebab dia faham ini. Kita yang tak faham ni, kau ni orang tu matilah. Kenapa pula Alhamdulillah? Betul ya? Ini bila kita faham hakikat benda-benda yang kita belajar. Tapi depan orang kita nak sebut, orang tak faham lagi, nanti dia marah kita. Tapi hakikat nak cerita, walakal hamdu bagi kamu segala puji ya Allah terhadap apa jua qadaita yang engkau telah tentukan, yang engkau telah tetapkan. Kita setiap hari ketetapan setiap ada, setiap minit saat ada ketetapan untuk kita. Semua itu lakal hamdu. Okey. Dan last sekali, wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan kepada engkau saya bertaubat kembali kepadamu. Okey. Baik. Itu sampai situ dia punya doa kunut. Okey, lepas tu disambung dengan selawat. Itu sunat abad yang lain. Okey. Makmum dan orang solat seorang membaca perlahan dan menggunakan ganti nama aku. Okey. Ini kita tahu ya. Allahumma hdini kalau seorang-seorang. Sampai yang 5 itu. Okey. Imam baca kuat. Kadar kuat dia daripada kuat baca Fatihah dengan kadar kurang. Kalau tapi itulah, ini pakai mikrofon kan. Imam tu dia kena tahulah. Baca Fatihah kuat. Bila doa kunut tu dia punya volume tu, suara dia tu perlahan sedikit. Sebab begitu yang disebut dalam murni. Tapi kalau dia sama naik je tak salah. Sah je solat tu. Jadi imam baca kuat pada pada doa kunut ini kadar kurang pada Fatihah dan surah dengan ganti nama. Masa dah ya. Belajar. Dia nak urus ya. Allah madini fi manaki habis. Okey, nampak ustaz ni anak dia dilatih macam ni. Bila berdoa tapak tangan menghadap atas. Tapi kita perempuan mungkin tak adalah naik sampai nampak sini, tapi tapak tangan tu ke atas. Tapi kita dah terbiasa tapak tangan tu macam ni. Sebab tu biasalah kan. Mungkin dalam solat tu adalah sikit macam ni. Cuba kita ubah tapak tangan tu menghadap ke, mengangkat tangan ketika kunut dengan menghalakan tapak tangan ke langit. Okay. Tidak menyapu muka lepas doa kunut. Tu tidak disunatkan. Makmum mengaminkan doa dan membaca sendiri pujian. Ini kita tahu dah tadi. 5 itu campur 6 amin. Dan puji-pujian tu baca sendiri. Okey. Kalau makmum tak mendengar, ini poin dia. Kalau makmum dia tak dengar kunut imam, imam perlahan mikrofon pun kong buat masa tu, maka makmum boleh baca sendiri doa kunut tu. Tak ada masalah. Baca selawat kepada Nabi di hujung kunut sebagai sunat abad yang asing dalam kunut ya. Jadi kalau jangan orang tanya doa kunut sampai mana, kita tahu. Okey? Macam juga baca tahiyat sampai mana, dan kita dah tahu. Walaupun kita belum sampai lagi. Sebab kita dah solat setiap hari, nak solat sempurna sampai mana yang dikatakan bacaan tahiyat itu. Yang mana rukun dia, mana sunat abad dia, mana sunat hayah dia. Ya. Okey. Setiap membaca dengan setiap rukun. Okey. Wassallallahu ala Muhammad. Okey, ini pun kita dah sebut dahulu, belum boleh pernah sebut. Tapi mungkin sebut secara tak langsung. Dalam solat Nabi kata, dalam buku ni lah dia beritahu ya. Mana lebih aula beradab pada aku ataupun taat pada aku? Faham tak maksud itu? Ramai di kalangan kita kadang-kadang menambah Sayyidina. Sayyidina tu maksudnya kita itu beradab pada Nabi. Okey, ada kan nak menghaibahkan dia. Tapi dalam solat Nabi kata mana lebih aula beradab pada aku ke atau mentaati aku? Mentaati aku tanpa sayyid. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi dia nak buat juga sayyid. Solat tu sah je. Cumanya tak sampai makluman dia yang Nabi kata dalam solat
mentaati aku itu, ikut aku sallu kama ra'aitumuni itu lebih utama daripada kau beradab pada aku. Luar solat kau nak tambah sayyid dengan macam-macam cara berselawat, silalah. Walaupun di sana banyak dah kita kata ada khilaf-khilaf, ya. Tapi kita berpegang solat yang solawat yang paling terbaik ialah yang dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Maknanya yang saya tu dalam tahiyat pun Tahiyat lah. Maksud asal dalam solat. Asal dalam solat. Okey. Ada dalam buku tebal tu, buku surat berapa saya pun tak boleh nak ingat buku surat berapa. Okey. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi boleh, wa ala ali Muhammad boleh, wa ala ini tak apa. Asalkan ada dia punya kepada ahli dia dan pada sunat kepada ahli dia dan juga kepada sahabat-sahabat dia. Apa dia? Last sekali itu minta kesejahteraan. Okey. Wassalam. Kalau lepas tu walhamdulillah. Alhamdulillah, kalau ikut dalam kitab ni dia tidak ada walhamdulillah. Tapi kita dah biasa buat alhamdulillah kan. Dalam ni tak ada. Kalau ikut ni. Kalau kita baca tu dia bukan macam menambah. Macam kita menambah. Okey. Okey, baik. Benda yang menambah, benda yang tidak ada, kita kata bahasa Arab yang kita sebut macam tu, yang dah menjadi satu form dalam doa, macam doa kita sebut walhamdulillahil alamin, dia tidaklah sampai membatal. Menambah itu banyak je benda dalam kehidupan kita yang kita tambah, Nabi tak buat. Ya. Tapi kat dalam muni ini dia tak ada tulis walhamdulillah. Okey. Saya boleh tanya ustaz nanti. Saya akan tanya ustaz juga benda-benda macam ini. Kita menyebut walhamdulillah alamin, selalu ustaz kata dia akan jawab macam mana. Ustaz saja tengok dalam buku tu. Ustaz mana ada? Tak ada kan yang berpandai. Siapa je. Sebab dia biasa dia macam tu. Dia tak berani sangat. Tapi kita kadang nakal lah. Tanya lagi. Wallahu alam. Habis i'tidal kita, ya. Terajak ni, patutnya tak ada terajak sebab nak makan kan. Wallahu a'lam. InsyaAllah ada rezeki tahun depan kita jumpa. Ya, tahun depan tu. Tahun depan kita jumpa. Kita sambung sujud. Okey. Dan selanjutnya, dan ada rezeki nanti kita habis ni kita buat dia punya praktikal satu persatu. Setiap orang kena tunjuk cara daripada yang dia dah belajar. Jadi untuk hari ini kita tambahkan dengan tasbih kafarah dan juga surah Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak buku kecil yang kalau